Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia. Pada Rabu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan mengetatkan pemeriksaan kesihatan ke atas pelancong asing berikutan lonjakan kes COVID-19 di luar negara, termasuk di negara China. Dan Perdana Menteri menegaskan langkah ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dan tegasan Perdana Menteri juga kerajaan akan sentiasa memberikan keutamaan terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat dan Perdana Menteri juga menegaskan Kabinet bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan supaya langkah-langkah tambahan untuk menangani masalah yang mungkin berbangkit berkaitan dengan COVID-19 termasuk varian baru yang melanda kebanyakan negara termasuk di negara China. Dan Kementerian Kesihatan akan memberikan cadangan dan penjelasan yang lebih lanjut dan seterusnya memberikan penerangan kepada Kabinet dan juga kepada rakyat tanpa berkompromi berkaitan dengan hal kesihatan awam dan juga keselamatan negara. Jadi berkaitan dengan itulah yang akan kita bincangkan dalam agenda Awani Asia pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Pelancongan Malaysia ataupun MATA, sudah pun bersedia di Google Meet, dan juga Zhang Hong, wartawan kumpulan media China yang sentiasa memberikan reaksi dan juga keadaan terkini di negara China bersama kami sekali lagi pada malam ini dalam agenda Awani Asia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar Zhang Hong? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Zhang Hong, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami selama setengah jam ini. Jadi sebagai permulaan Datuk, dalam kenyataan akhbar MATA dalam awal minggu ini, Presiden ataupun Persatuan Pelancongan Malaysia menegaskan supaya kerajaan menangguhkan sementara kemasukan pelancong dari China ke Malaysia berikutan peningkatan ketara ataupun gelombang baru yang melanda penduduk di negara China dan dijangkiti dengan varian baru COVID-19. Mungkin ada penjelasan yang terkini yang boleh Datuk berikan dan juga penegasan oleh pihak kerajaan yang sudah pun ditetapkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan soal keselamatan, soal berkaitan dengan kesihatan awam, tiada kompromi dan keutamaan itu lebih tinggi berbanding hal peningkatan jumlah pelancong yang masuk dan juga pertumbuhan ekonomi, tetapi ia tidak mendiskriminasi bukan hanya untuk pelancong negara China tetapi semua pelancong yang akan ataupun yang bercadang memasuki negara kita Malaysia. Jadi apa pandangan Datuk tentang hal itu? Terima kasih. Saya lebih kurang untuk memberi pandangan sedikit. Pertamanya, kita sedar mulanya kita mendapat wabak ni dulu. Jadi sekatan yang dilakukan oleh kerajaan iaitu PKP amat masih memberi impak yang begitu hebat kepada sektor pelancongan. Jadi sekiranya PKP ini dilakukan sekali lagi, saya rasa memang sudah tentunya sektor pelancongan ini akan mengalami padah yang sama. Namun demikian, dari apa yang kita telah alami dan belajar daripada menyekat penularan COVID ini, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dulu seharusnya diperbaiki lagi kerana kita memerlukan negara kita sudah mula membuka pelancong ini datang ke negara kita. Begitu juga negara-negara lain. Begitu juga sekarang ni negara China sudah memula membuka pintu dia dan mungkin di antara rakyat kita juga yang ada kena dengan bisnes perusahaan mau juga pergi ke China dan mereka ini juga sudah tentu akan dikenakan peraturan dan SOP yang perlu yang diperketatkan oleh negara China. Sekarang ini
Negara Malaysia, pertamanya dulu kita dah mengalami sekatan peraturan SOP yang begitu ketat dikenakan oleh kerajaan. Dan peraturan-peraturan itu seperti pertamanya, mereka yang nak datang ini mestilah negatif COVID-19. Kemudian mereka mesti menjalani PCR test atau sebelum datang mereka mestilah membuat kuarantin wajib di tempat mereka. So kurang-kurangnya 3 hari sebelum mereka datang kemari. Jadi peraturan-peraturan yang peraturan atau SOP ketat ini perlu diadakan semula. Dan begitu juga mereka ini akan datang ke negara kita mestilah mencukupi. Kita sedarlah bagi pelancong yang nak datang ke negara kita, kalau dijangkiti mereka perlu bersedia untuk membelanjakan, mengeluarkan kos perbelanjaan untuk rawatan. Maka dengan itu saya kata optionnya ialah mesti ada insurans, insurans pelancongan. Ini mesti, ya. Dan apa yang kita sudah belajar daripada dulu, pertamanya bila kerajaan menyediakan tempat kuarantin. Tempat-tempat kuarantin ini pun tidak mencukupi oleh kerana keramaian mereka yang balik, orang Malaysia yang pergi ke negara-negara sana dan balik dijangkiti oleh penyakit-penyakit ini. Tambahlah varian yang baru ini, varian ini cukup cepat menular dan simptomnya tidak ada. Dan kita tak tahu pula apakah jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada mereka-mereka ini. Begitu juga tahap imunisasi rakyat Malaysia ni, adakah sudah kita bersedia, rakyat-rakyat kita ni sudah cukupkah, especially dos sudah pastinya mereka yang mudah dijangkiti itu, adakah mereka sudah mempunyai kesediaan mereka untuk menghadapi, adakah kesediaan mereka sudah mencukupi mendapat booster-booster yang telah disarankan oleh kerajaan untuk mendapatkan booster untuk menambah baik lagi tahap imunisasi masing-masing. Okay. Jadi, ya. Ya, saya rasa itu jelas. Datuk memberikan penegasan untuk melindungi industri pelancongan dan tidak mahu berulang kembali PKP ataupun apa juga sekatan-sekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan akibat pandemik pada 3 tahun lalu. Jadi kerajaan perlu berhati-hati tentang itu. Tetapi mungkin Zhang Hong boleh memberikan sedikit indikator dan juga perkembangan terkini di negara China berkaitan dengan peningkatan gelombang dua varian baru itu, dan dikatakan oleh pihak berkuasa kesihatan China klimaks ataupun peaknya ataupun kemuncak peningkatan gelombang ini sudah pun berlalu pada akhir Disember yang lalu. Mungkin apa yang boleh dikongsikan oleh Zhang Hong pada ketika ini? Ya, yang pertama saya memang memahami lah kalau sektor pelancongan di Malaysia memang amat menantikan pengembalian pelancong dari China, dan kalau sebenarnya bagi pelancong Cina sekarang pun memang sudah cukup berdinamik atau penuh keazaman untuk melancong ke luar negara kerana sudah 3 tahun tak boleh keluar. Dan kalau dulu memanglah kalau Malaysia selalu merupakan satu destinasi yang cukup hangat bagi pelancong Cina. Kalau saya masih ingat kalau pada tahun 2019 pelancong Cina ke Malaysia sudah melebihi 3 juta. Dan oleh itu saya rasa memanglah kalau kita sudah membuka pintu, mesti ada ramai orang atau pelancong mereka mahu memilih Malaysia sebagai destinasi utama mereka. Dan kalau sekarang ini masih kita tahulah, kalau katakan kemuncak impak wabak, kalau di antara bandar-bandar yang menghadapi impak yang paling awal termasuk di Beijing, sebenarnya puncak ini sudah lewat. Dan hingga sebenarnya kalau pada hari Christmas atau tahun baru ini, kita boleh sudah menyaksikan begitu ramai penduduk Beijing yang sudah sembuh dari COVID-19. Mereka sudah tersibu-sibu untuk melawat ke berbagai tempat yang dua menjadi destinasi yang paling hangat di dalam negara China, iaitu
satu ke bahagian paling utara China. Kerana kalau sekarang musim sejuk, kalau di bahagian paling utara di China sudah turun salji, sudah ada ukiran ais, ramai orang nak menghayati suasana musim sejuk di sana, dan satu lagi mereka memilih pergi ke Pulau Hainan di selatan kerana di sana ada cuaca tropikal macam mirip dengan Malaysia punya. Oleh itu mereka sudah menikmati pantai laut di sana, dan kalau berdasarkan kadar-kadar yang atau laporan yang disediakan oleh hotel di Sanya, ambil contohlah, mereka katakan kalau pada hari Christmas kadar penginapan hotel di sana sudah mencapai lebih kurang 50%, tapi hingga 1 Januari dan 2 Januari 2 hari ini kalau kadar penginapan sudah meningkat kepada 90%. Ini boleh dikatakan yang juga mencapai satu puncak dalam 3 tahun yang lalu. Dan bagi sektor tempatan mereka sudah menyaksikan pemulihan yang cukup besar dalam setengah bulan sahaja ini. Tapi memanglah masih belum sampai ke tahap yang sebelum pandemik ini tercetus. Tapi bagaimanapun kita sudah lihat ini ada satu trend yang cukup bagus. Dan bagi Satria sendiri, Satria boleh juga nak kongsikan, iaitu Satria memang sudah berulang kali menyatakan hasrat untuk secepat mungkin melawat ke Malaysia. Dan begitu juga ada ramai pelancong China juga ada hasrat macam ni. Tapi sekarang kalau ada Malaysia ada SOP menyasarkan pelancong dari China, sebenarnya kalau kita sebagai seorang pelancong, dia mesti akan fikir ini apakah ini akan membawa sedikit rumit kepada sendiri, dan adakah pilihan lain kalau negara-negara lain macam Thailand atau negara Indonesia, kalau mereka tak ada SOP ini, mungkin mereka akan memilih ke negara lain. Saya rasa inilah mungkin akan yang berlaku. Ya, Satria, kalau kita lihat angka pada 2019 agak signifikan, angka yang amat besar pelancong Cina menuju ataupun meletakkan destinasi Malaysia sebagai destinasi pelancongan sekitar 3.1 juta, dan juga Mata menyasarkan untuk 2023 ini pelancong dari Cina sekitar 1.3 juta, manakala Thailand menyasarkan lebih kurang 5 ke 6 juta pelancong dari China akan mengunjungi Thailand dalam 2023 ini. Jadi maksudnya Datuk Khalid, semua negara berlumba-lumba ataupun ingin mendapatkan jumlah angka pelancong dari China dengan angka yang besar, kerana ini antara growth ataupun pertumbuhan ekonomi yang agak lumayan berbanding mungkin juga boleh juga kita katakan setara dengan kemasukan pelancong dari Timur Tengah ataupun pasaran dari Amerika Syarikat ataupun dari Eropah. Apa kepentingan yang boleh kita fikirkan bersama, win-win situation, jika sekatan dan juga peraturan yang lebih ketat dikenakan khusus kepada pelancong Cina, sedangkan negara-negara lain nampaknya Australia, New Zealand, United Kingdom dan juga Thailand sendiri tidak meletakkan peraturan baru dan tidak meletakkan ingin melakukan sekatan langsung kepada pelancong Cina. Jadi mungkin jika itu berlaku, kalau kita ingin melakukan sekatan seperti mana yang Datuk sarankan, maka kitalah yang akan rugi. Apa pandangan Datuk? Dia begini. Pertamanya, tidak ada sekatan langsung, saya rasa itu mungkin dari segi peribadi pandangan saya lah, tidak boleh. Kerana kita inginkan to get a win-win situation, kita inginkan mereka ini datang. Tetapi mereka ini datang mestilah negatif daripada COVID. Ya. So secara negatifnya, pertamanya saya rasa kita sudah mengalami ia tidak susah untuk dilakukan. Pertamanya mereka akan mengambil suntikan vaksin. Ya. Sudah pasti ada. Jadi mereka ini datang, semua pelancong yang sekarang ni datang ke Malaysia sudah pun divaksin. Sudah pun divaksin. Keduanya, bila dia negatif ini, kemudian dia mestilah ada insurans tadi. Insurans kesihatan, ya. Insurans kesihatan. Dan seterusnya, kalaulah kemasukan ini secara mendadak, ya,
Ini kita mesti mengambil iktibar daripada apa yang berlaku apabila satu situasi yang mana tiba-tiba kedatangan begitu ramai sekali. Adakah kita sudah benar-benar bersedia? Pertamanya dari segi kesiapsediaan kita untuk menampung menerima kedatangan pelancong yang begitu ramai. Sekarang ditambah pula daripada China. Jadi sekarang ni masalahnya, di rata-rata saya tengok kita tidak dari segi servis, sektor penginapan ini tidak mempunyai kecukupan tenaga kerja. Ini kita kena lihat. Dan penambahan kedatangan ramai pelancong ini juga akan memberi impak kepada kos yang di sini, kerana kita kena menyediakan cukup makan, cukup tempat penginapan, cukup kenderaan, cukup itu. Ini adalah akan memberi satu impak kepada harga-harga yang mana demandnya, all of a sudden there is a demand push. Jadi maknanya kos akan naik. Dan juga barang-barang akan berkurang. Sebagai contoh, kita tengok apakala pelancong-pelancong dari China masuk ke Singapura. Pertama sekali yang mereka alami ialah kekurangan ubat-ubatan. Kerana semua pelancong ini queue to buy to purchase medicines, medical ubat-ubatan untuk dibawa balik ke apakah saya tak tahu. Yang ini perlu kita ambil perhatian. Ya, kita mesti bersedia dari semua aspek. Dari aspek penginapan, aspek servis, aspek kesihatan dan semua sekali lah kita benar-benar sudah bersedia. Begitu juga daripada di tempat immigration sana di KLIA, dan kita tidak mahu melihat apa saja kekurangan. Baru-baru ini bukan pelancong daripada China, pelancong daripada luar negara lain memberi komen dalam media bahawa negara KLIA itu adalah satu pintu masuk antarabangsa kelas dunia katanya. Tetapi apabila dia lihat dari segi apa yang dia bandingkan dengan Singapura, kita ini seolah-olah jauh kebelakangan. Kita tidak mahu komen seperti ini. This negative comment akan menular ke tempat-tempat lain. Maklum sajalah media masa sekarang ni senang bagi komen masa itu the real time. Pelancong akan kata Zong tadi, walaupun kita akan memberikan not to that rigid of restriction for them to come, tetapi kalau sekiranya perkara-perkara lain yang kita tidak ambil ringan, kalau kita ambil ringan saja seperti apa yang saya kata tadi, ini pun sudah akan menjejaskan kedatangan pelancong. Jadi janganlah kita leka dengan bahawa kita ini adalah first class facility tetapi kemudah sampai ini kadang-kadang indah cakap daripada ni. Jadi mana cakap tak serupa bikin lah orang kata. Gini kita tak mahu. Jadi saya sebagai pelancong juga kita pun dah melihat negara-negara yang mana sentiasa memperhebatkan lagi tahap kemudah sampaian facilitation of arrival, seperti kita tengok airport di Qatar, airport di Doha, airport di Jeddah dan selainnya. Mereka itu memang memberi penekanan sebegitu baik untuk menyambut kedatangan pelancong ini dengan keselesaan yang begitu baik sekali.
bagi Satria Zhang Hon, apa yang perlu difikirkan juga oleh pihak berkuasa China dan juga pihak berkuasa Malaysia supaya gelembung ataupun kemudahan pembukaan sempadan ini dapat kekal sebagai satu ruang memulihkan semula hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Beijing. Sambil itu kita tahu ini merupakan satu ruang untuk melihat kegiatan ekonomi aktif semula dan bermula 8 Januari akan datang pelancong dari Malaysia juga dan malah dari seluruh dunia boleh memasuki semua wilayah di negara China dan pelancong China sebenarnya sudah pun berada di Malaysia sejak awal tahun ini lagi dan bagaimana ini dapat dijadikan sebagai satu travel bubble ataupun ruang pembukaan sempadan yang selamat supaya kita tidak ingin kembali semula dengan restriction, sekatan penutupan sempadan ataupun kalau di Malaysia dipanggil PKP dan sebagainya. Ia tidak boleh diulangi lagi lah kerana kita tidak mampu isolasi lagi dengan keadaan ekonomi yang agak mencabar pada ketika ini. Apa pandangan Satria? Ya, yang terutamanya saya nak beritahu penonton kami ialah kalau di China kadar pemvaksinan sudah mencapai lebih 90%. Yang sekarang yang kurang mungkin menggunakan vaksin ialah kebanyakannya kumpulan yang warga emas ke umurnya 80 tahun ke atas. Dan memang mereka menjadi yang paling bahaya sekarang di dalam impak wabak kali ini. Tapi bagaimanapun mereka sebenarnya tidak banyak kemungkinan untuk melancong ke luar negara lagi. Dan bagi golongan yang menjadi sumber yang terbesar bagi melancong ke luar negara adalah macam orang dewasa. Dan kalau bagi golongan ini kita boleh lihat dalam impak kali ini, meskipun dalam 3 tahun yang lalu kita tidak mengalami impak yang cukup besar, kali ini merupakan yang paling boleh dikatakan ramai orang kali pertama terjangkit. Tapi semua kebanyakan boleh dikatakan majoriti lah sembuh dalam seminggu sahaja. Dan ini mengapa? Kerana kalau sekarang vaksin memang amat membantu. Dan satu lagi, kalau varian yang menular di China sekarang bukanlah varian yang terbaru atau varian yang cukup berbahaya. Dia adalah BA52 atau BF7 sahaja dan sudah melanda, boleh dikatakan seluruh dunia selain China. Sejak tahun ini, kalau berbagai negara kebanyakannya sudah membuka pintu sejak bulan Mac tahun 2022 lah. Dan sejak itu sebenarnya antibodi terhadap kedua-dua varian ini sudah ada dalam badan kebanyakan penduduk di luar negara. Dan kalau sekarang bagi kami pelancong atau penduduk China sebenarnya juga ada kebimbangan. Ini ialah kerana varian yang lebih bahaya, lebih mudah menular sudah berada di luar negara, iaitu XBB atau BQ1 yang sekarang menjadi yang varian yang paling popular di luar negara. Tapi di China masih belum ada. Sama ada kita membuka pintu akan memasukkan itu kes impor lagi dan menjadikan satu penularan lagi. XBB di China punya, ini menjadi kebimbangan kebanyakan orang di sini. Oleh itu sebenarnya berbanding China atau di luar negara. Boleh dikatakan China sekarang lebih selamat. Dan luar negara bagi orang China itu lebih bahaya. Oleh itu saya rasa kalau macam dulu kita lihat XBB sudah mutasi di Amerika Syarikat. Sebenarnya berbagai negara tidak meletakkan sekatan yang khusus menyasarkan Amerika Syarikat. Meskipun dia sudah muncul varian yang baru, yang lebih berbahaya. Oleh itu saya rasa sebenarnya kalau penduduk di Malaysia pun tak perlu begitu bimbang terhadap kemungkinan nanti pelancong China akan membawa varian yang lebih berbahaya kepada mereka atau membawa impak yang cukup besar kepada kawalan wabak di seluruh negara Malaysia. Ya, berkaitan dengan itu Datuk lama dalam bidang ini dan juga masih aktif sebagai kata pun mengepalai untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia dan kita tahu juga Malaysia antara destinasi
top 10 bagi pelancong dari negara China dan juga jumlah perbelanjaan berbilion ringgit sebelum COVID-19 melanda negara dan melanda dunia. Dan Menteri Pelancongan sendiri baru-baru ini memberi kenyataan supaya isu berkaitan dengan kemasukan pelancong Cina yang mungkin lebih tinggi apabila sempadan negara mereka dibuka, supaya lebih berhati-hati dalam memberikan pandangan, dan begitu juga melihat persahabatan yang sudah pun dijalin antara Malaysia dan juga Beijing ini merupakan rakan dagang terbesar oleh negara kita. Jadi bagaimana kita perlu juga melihat ruang penambahbaikan untuk industri ini, Dato'? Pertamanya ini dari segi pengalaman peribadi. Pertamanya kita masih ingat bila Jepun mengalami tsunami pada tahun 2012, I guess, there's no tourist arrival to Japan. Okay, so what's happened? What Japan did was they request Malaysia ni, mana dia nakkan pelancong dari Malaysia, go there personally and assess the situation. Jadi pada hemat saya, kita mestilah kerajaan terutamanya kita mengadakan dua hala kerjasama. Dua hala kerjasama untuk pergi ke China, lihat sendiri, do a real assessment, ya. Jangan kita sekarang ni kadang-kadang kita ni mudah panik kerana kita tengok media yang melaporkan begitu. Jadi kita pun mula dengan panik. Jadi yang sebaiknya ialah kita mesti ada satu badan ataupun grup pergi ke China, lihat sendiri situasi dekat sana dan bagi laporan dari masa ke semasa. Keadaan tidak membimbangkan, membolehkan. Ini yang saya mahu. Jadi kenapa tidak? Bukannya susah. Ini senang saja. Kita pergi sana, buat assessment sendiri dan kita balik. Bila boleh cerita kepada orang ramai ia adalah tidak begitu yang seperti apa digemar-gemurkan. Jadi seperti apa Zau cakap tadi, dia kata keadaan sana pun super macam Malaysia dulu. Bila tahap imunisasi sudah mencapai setakat 90%, cuma yang akan tidak melancong ni adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti umur mereka sudah melampaui 80 lebih dan tidak mau disuntik, dan tetapi mereka yang muda-muda ni, mereka ini akan seperti kita lah, after 2 years tidak melancong, kita bila buka saja ramai yang berminat. Kerana ini memang situasi yang sebenarnya. Terkurung 3 tahun, kita 2 tahun, dia 3 tahun, apalagi rakyatnya begitu bilion, dah tentu memang dah nak keluar, mana-mana pun memang nak keluar, memang tak boleh ditahan. Jadi pertama sekali ke mana, macam begitu, mana negara kita kita tak buka lagi kepada China, tetapi dia dah pergi ke negara-negara lain. Jadi saya bagi hemat saya, apa to be a win-win situation for any travelers, mungkin those travelers yang kalau kita kerajaan sudah mengenal pasti apa cara yang terbaik untuk membawa pelancong ini masuk dan apakah jenis-jenis kesekatan yang perlu diadakan, dan saya rasa ini sudah langkah-langkah ini sudah mencukupi untuk mengambil kira yang mana kita sudah bersedia untuk menerima mereka, bukan dari China juga tetapi pada negara-negara. Saya rasa satu cadangan yang baik diutarakan oleh Dato' Khalid berkaitan dengan membawa pengusaha pelancongan ataupun delegasi dari Malaysia untuk melawat wilayah-wilayah negara-negeri di seluruh negara China
destinasi popular pelancong Malaysia datang untuk dapatkan barangan kalau mereka berniaga dan sebagainya. Wajar dimulakan lebih kerap. Begitu juga delegasi dari China datang ke Malaysia melihat situasi dan apakah peraturan, prosedur dan juga SOP yang dikenakan oleh pihak berkuasa Malaysia supaya mereka lebih bersedia lebih awal sebelum bertolak ke negara kita ataupun ke pintu masuk Malaysia, sama ada di KLIA, di Kuching ataupun di Pulau Pinang dan juga di Kota Kinabalu. Bagi Satria Zhang Hon, berkaitan dengan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi popular seperti sebelum COVID, apa yang dicari-cari selain pantai yang indah, panas hujan sepanjang tahun, itu memang sentiasa dicari oleh pelancong Cina kerana mereka datang dari pelbagai wilayah. Apa lagi yang dimahukan oleh pelancong Cina sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau bagi kebanyakan pelancong, saya rasa ada beberapa tempat yang boleh dikatakan amat menarik, yang terutamanya mestilah pemandangan yang cukup indah dan unik, dan satu lagi ialah makanan dan budaya yang unik. Dan saya rasa kalau di Malaysia ada cukup banyak makanan yang sudah tidak asing lagi bagi orang Cina, dan juga ada keunikan sendiri. Ini memang merupakan kelebihan, iaitu kalau macam orang Cina pergi ke luar negara, kalau macam pergi ke Eropah, setiap hari kalau semuanya makan makanan tempatan saja, kurang seronok juga. Dan kalau setiap hari dibawa ke restoran Cina saja, makan yang sama di dalam negara, ini pun kurang seronok. Tapi kalau ke Malaysia, ini tak ada masalah. Ada keunikan diri, tapi juga ada kesamaan dengan Cina punya. Dan satu lagi ialah budaya. Kita lihat kebanyakan orang pelancong Cina suka melawat ke Melaka, ke Langkawi, ke Sabah Sarawak. Ini semuanya penuh itu keistimewaan yang tidak pernah kita lihat di berbagai tempat yang lain. Saya rasa inilah memang apa yang menjadi cukup menarik bagi pelancong Cina. Dan saya yakin kalau memang buat masa ini, kalau kerajaan Malaysia sudah mengeluarkan keputusan, kita perlu memahami dan menghargai. Tapi bagaimanapun, setelah kita tahu kalau Malaysia bukan secara langsung melarang kedatangan pelancong Cina, dan dengan nanti sudah ada yang pelancong yang mematuhi SOP masuk ke Malaysia, tengok tidak membawa impak yang besar kepada Malaysia terhadap kawalan wabak negara Malaysia. Jadi Satria pun berharap kerajaan Malaysia boleh mempersesuaikan dasar-dasar supaya lebih ramai pelancong Cina boleh datang ke Malaysia. Okey, akhir sekali Datuk, kita juga berlawan ni nak rebut pelancong bukan hanya dari China, malah seluruh dunia. Tetapi apabila sepadan dibuka, nampaknya jiran kita Thailand lebih ramai datang ke Thailand, jiran kita di selatan ramai ke Bali, ke Jakarta, ke Singapura. Kalau orang Malaysia pula ramai ke Thailand, ramai ke Istanbul, ke Switzerland. Jadi apa orang kata pun USP, unique selling point Malaysia perlu berada di hadapan ni, Datuk. Ya, pertamanya dulu kita ni, uniknya kita. Pertama sebelum kita kenal pelancong Islam, ya, we have a very they call it friendly Muslim country, very friendly. We are top number one tu, a friendly Muslim country. So sebelum jadi all those people who are Muslim all over the world will come to Malaysia to experience, to experience what is this Muslim friendly Muslim country. travel, ya. Muslim friendly country. Kedua, uniknya kita ini ialah all year round tropical countries, 365 days dia boleh datang. 365 hari tanpa menghiraukan winter ke apa ke tak payah. So at all time they can come here. This is a good selling point. Third, we are at one time famous for shopping destination, shopping heaven. Jadi kita mesti perkenalkan ini balik, kerana Malaysia ini memang satu hub shopping yang begitu terkemuka. Jadi saya rasa ini sudah tentunya akan menggamit seramai mungkin pelancong datang sini, oleh kerana keadaan keuangan kita sekarang ni lebih murah daripada negara-negara yang datang. Jadi sudah itu dengan harga barang yang murah kat sini, sudah tentunya
ramailah pelancong yang akan datang kemari. Dan saya lihat baru-baru ini sudah banyak juga syarikat penerbangan yang dah mula masuk ke KLIA kerana apa tu? Mereka ada confident level yang begitu kuat untuk membawa pelancong daripada negara mereka ke Malaysia. Begitu juga orang kita keluar negara di sana. Jadi untuk mendapatkan kelebihan ini, tadi yang saya bagi tahu, kita mestilah mempunyai satu kelebihan daripada negara-negara jiran kita, iaitu cara kita membuat servis. Ya, perkhidmatan. Kita sekarang ni hilang touch dengan itu. Jadi kita kena budayakan servis kita ini, perkhidmatan yang terbaik. Kita belajar, kita terpaksa belajar daripada Thailand, kita kena belajar daripada Indonesia. Kerana mereka ini, saya berbandingnya, bila sampai, you dah terasa dah, you dah sampai di negara yang mana dia punya kebudayaan mereka untuk melayan pelancong itu memang terasa sekali. Jadi kita mesti ada ini. Okey, saya rasa itu formula yang ampuh, yang terbaik, yang dinamik dan bukan pertama kali, bukan perkara baru, sudah pun dilaksanakan oleh Malaysia sebelum ini. Maka mengapa tidak untuk pemulihan ekonomi yang lebih segera selepas pembukaan sepadan, termasuk pembukaan sepadan di negara China ini, kita kembali kepada formula hebat Malaysia ini sebagai destinasi utama pelancong dari seluruh dunia, termasuk berjuta-juta yang akan keluar dari negara China, termasuk mereka yang beragama Islam dari wilayah-wilayah autonomi yang lebih besar populasi Islamnya berbanding populasi Islam di negara kita Malaysia. Terima kasih Dato' Dr. Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Pelancongan Malaysia ataupun MATA. Begitu juga Satria Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG yang kini berada di Beijing, China. Jadi itu saja dalam agenda Awani Asia bersama saya Nazri Kaha. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.